Terlebih dahulu saya ucapkan syabas dan tahniah kepada rakyat Melaka kerana malam ini menunjukkan satu semangat yang tinggi untuk kita masuk gelanggang. Ada ura-ura tinggi dengan juga tuan rumah malam ini, Ahli Parlimen Hang Tuah Jaya. Saya tak nampak dia tadi. Pun dah pendek tapi dia duduk lagi. Memang lagi tak nampak. Tapi rakan saya ni hebat. Dia tiap-tiap hari lawan ke Parlimen. Sebentar nanti Datuk Seri Anwar Ibrahim akan sampai. Ada ura-ura yang kuat mengatakan bahawa Parlimen mungkin dibubarkan dalam masa 2 hari. Ismail Sabri nak pergi menghadap Agong pada hari Khamis ini. Kemungkinan Parlimen bubar sebelum pun bajet dibentang. Kalau ini berlaku, confirm ini kerajaan yang paling tidak bertanggungjawab dalam dunia ini. Mana ada satu kerajaan dah umumkan kepada seluruh dunia nak buat belanjawan, tapi bubar pada hari itu. Ini akan memberikan kesan yang cukup negatif kepada ekonomi negara kita. Sebab bajet ini diperhatikan oleh pelabur, diperhatikan oleh syarikat-syarikat korporat, pelabur-pelabur asing dan juga market, pasaran. Sudah tentu kalau kita buat sesuatu begini, dah umum nak buat bajet tetapi hari itu bubar Parlimen. Apa mesej yang kita nak hantar kepada dunia luar? Iaitu negara kita ini tidak ada certainty, tidak ada ketentuan dari segi polisi, dari segi dasar dan ekonomi. Itu sesuatu yang sangat-sangat tidak bertanggungjawab. Pendirian kita jelas. Pendirian kita mengatakan bahawa sekarang ini bukan masanya untuk buat pilihan raya. Sekarang ini musim tengkujuh. Tiap-tiap hari hujan. Dah masuk monsun. Ramai yang akan terkesan daripada banjir. Kita kata tunggu beberapa bulan. Sabar. Jangan bimbang. Barisan Nasional akan tak lama lagi jadi pembangkang. Mereka akan kalah. Tetapi kita kata sekarang ini biar kita tangani dulu masalah banjir ataupun musim tengkujuh. Tetapi mereka tak dengar. Mereka tak bersabar nak bubar Parlimen. Kita tahu kenapa. Kita tahu bahawa pimpinan UMNO ini ada ramai kata mahkamah. Mereka nak bubar Parlimen sebelum kes mereka sangkut dekat mahkamah, supaya mereka boleh bebas untuk masuk pilihan raya. Yang keduanya, dia tahu kalau musim tengkujuh ini akan merencatkan kempen kita. Sebab kalau tiap-tiap malam hujan, nasib baik malam ini kat Melaka tak hujan. Kalau tiap-tiap malam hujan, kita tak boleh berkempen, tak boleh ada ceramah, ribuan hadir macam malam ini. Dia ingat kalau buat begitu, maka kempen kita ini tidak berkesan. Dan yang paling pentingnya, mengapa mereka nak buat sekarang ini? Kerana mereka tahu bahawa tahun depan kemelesetan ekonomi dunia mungkin berlaku. Keadaan ekonomi lagi teruk. Kos sara hidup akan menjadi lebih teruk. Dan pengurusan ekonomi akan menjadi lebih sukar pada tahun depan. Itu sebabnya mereka tak berani mengambil risiko tunggu sampai tahun depan. Tetapi kalau mereka sudah buat keputusan, tak sabar nak kalah, biarlah rakyat Melaka kalahkan mereka. Kalau mereka sudah tidak bersabar nak bagi Datuk Seri Anwar Ibrahim pergi ke Putrajaya, kita naikkan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Ini sangat penting tuan-tuan dan puan-puan. Tahun depan kemelesetan ekonomi dunia memerlukan pengurusan ekonomi yang kompeten, memerlukan pimpinan yang ada pengalaman. Dan saya tak nampak dalam politik Malaysia pada hari ini tidak ada tokoh lain selain Datuk Seri Anwar Ibrahim yang layak mengemudi negara. Ismail Sabri tak ada pengalaman, dah tunjuk dah 1 tahun, tak boleh buat apa. Muhyiddin Yassin gagal. Yang ada pada hari ini harapan kita
Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan pengalamannya selama 7 tahun sebagai Menteri Kewangan, antara yang terbaik Menteri Kewangan di Asia untuk mengemudi negara dalam keadaan ekonomi yang berunsing ini. Itu sebabnya, tuan-tuan dan puan-puan, kita jangan putus asa. Kita jangan bimbang. Kalau kita bersama-sama, kita dengan keyakinan kita bersatu padu, rakan-rakan komponen dalam Pakatan Harapan, kita masuk gelanggang sebagai satu pasukan. Saya percaya dan saya yakin kita akan mendapat mandat daripada rakyat Malaysia. Malam ini di Melaka menunjukkan satu semangat yang luar biasa. Saya masih ingat pada PIU yang lepas, antara faktor yang menyebabkan kebangkitan dan menjadikan Pakatan Harapan menjadi kerajaan, antara faktornya sebab ada satu kebangkitan dari negeri Melaka. Melaka menyumbangkan 4 kerusi parlimen kepada Pakatan Harapan. Daripada 6 kerusi menang 4. Kota Melaka memang kubu DAP dah lama. Saya yakin dan percaya kita boleh kekalkan Kota Melaka. Hang Tuah Jaya, kita mesti wajib kekalkan Hang Tuah Jaya dalam PIU yang 15 ini. Dah 2 kali Panglima kita ini kalahkan mantan Ketua Menteri Melaka. Saya dengar ada satu lagi mantan Ketua Menteri Melaka nak masuk sekarang. Tak apalah, mantan siapa pun datanglah. Saya percaya Hang Tuah Jaya boleh kekal bersama Pakatan Harapan. Satu lagi kerusi Tangga Batu. Kali pertama kita menang. Kita dah pastikan Tangga Batu juga kita kekalkan. Satu lagi kerusi Arok Gajah yang kita menang. Tetapi itu kereta terbang, dia pun sudah terbang. Dia terbang tetapi kerusi itu dimenangi atas tiket Pakatan Harapan dan kita kembalikan menjadi kerusi Pakatan Harapan. Saya menaruh harapan dan kepercayaan kepada rakyat Melaka, sekurang-kurangnya menyumbang 4 kerusi parlimen kepada pembentukan kerajaan Pakatan Harapan. Boleh? Ini semangat yang kita nak lihat. Tuan-tuan dan puan-puan, mereka tak ada hujah. Mereka tak ada hujah lain selain kata, jangan biar Pakatan Harapan menang. Kalau PH menang, ini DAP berkuasa. Semua salah DAP. DAP yang kontrol. DAP kawal. Semua DAP. Walaupun kita hanya bertanding tak sampai 50 kerusi pada PIU lepas. Kita dalam Pakatan Harapan bukannya soal parti dominan. Kita dalam Pakatan Harapan ada muafakat. Kita berbincang. Kita sama-sama rakan-rakan komponen, kita bagi pandangan. Kita bagi kritikan. Tetapi apa yang penting apabila Pakatan Harapan membuat keputusan secara kolektif, secara bersama, kita angkat keputusan itu secara bersama. Tak menjadi masalah langsung. Yang dia nak takutkan orang Melayu. Kononnya kalau PH menang, Cina berkuasa, DAP berkuasa. Betullah kita sama-sama dalam kerajaan. Tetapi yang berkuasa ialah rakyat Malaysia. Kerana kerajaan itu adalah mandat daripada rakyat. Kerajaan itu mesti diterajui melalui sokongan daripada rakyat. Dan rakyat yang menentukan hala tuju kerajaan dan hala tuju negara. Itu yang kita harap, tuan-tuan dan puan-puan, terutamanya masyarakat Melayu. Jangan termakan dengan fitnah dan hasutan daripada pihak baik UMNO, baik Bersatu, baik PAS. Tak ada benda lain, tiap-tiap hari salah DAP. Banjir pun salah DAP. Hujan pun salah DAP. Longkang Sumbat pun salah DAP. Boleh tanya MB saya. DAP bersama dengan Keadilan Bersama Amanah, kita tubuh kerajaan negeri. Dah hampir 5 tahun kita memerintah Negeri Sembilan. Ada masalah? Tak ada apa-apa masalah. Kita kat Negeri Sembilan sekarang ini macam-macam dasar kita buat. Patutnya Melaka boleh buat bersama. Tapi lepas 22 bulan Melaka tumbang. Kalau tidak, saya yakin di bawah pimpinan Saudara Adri, Melaka pun boleh sama-sama kita maju ke hadapan.
Tapi kali ini Melaka mungkin tak ada pilihan raya negeri. Tak apalah, kita harap rakyat Melaka naikkan Pakatan Harapan, kita ambil alih kerajaan pusat. Kita akan laksanakan dasar-dasar supaya membantu rakyat terbanyak, rakyat yang memerlukan. Itu yang kita harap, menstruktur semula dasar ekonomi kita. Supaya yang dibantu bukannya golongan terpilih, tetapi golongan terbanyak. Tak kira kaum, baik Melayu, Cina, India. Itu merupakan semangat kita, falsafah kita. Yang penting yang kita perlu lihat, selain daripada kepimpinan yang kompeten untuk menghadapi kemelesetan ekonomi ini, yang paling penting ialah perlunya ada integriti dalam kerajaan. Perlunya ada kejujuran dalam kerajaan. Barisan Nasional, Perikatan Nasional, kita tahu mereka ini penuh dengan skandal. Kita naik jadi kerajaan, PH naik jadi kerajaan, kita buat reform. Walaupun ada beberapa langkah-langkah yang kita buat, 22 bulan saja. Antaranya, kita pastikan dalam parlimen ini ada perubahan. Kita lantik ahli parlimen pembangkang menjadi pengurusi PAC, semak dan imbang kerajaan. Itu kita buat. Hari ini, ahli parlimen pembangkang merupakan pengurusi PAC. Kalau tidak ada perubahan itu, skandal LCS tidak akan dapat disiasat. Hari ini PAC begitu aktif, begitu berjaya untuk menyiasat segala skandal. Kerana kita nak pastikan dalam kerajaan mesti ada tata kelola yang baik, mesti ada pengurusan kewangan yang berhemah, mesti ada semak dan imbang, check and balance yang kita nak pastikan. Jadi kita kalau diberikan mandat jadi kerajaan, confirm kita akan lantik orang UMNO, orang Barisan Nasional menjadi pengurusi PAC. Kerana kalau mereka pembangkang, mereka layak diberikan sebagai pengurusi PAC. Itu kita pastikan. Tak ada masalah. Ahmad Maslan baik, siapa pun baiklah. Ahmad Maslan tu kawan baik Syamsul Iskandar. Sama ketinggian dia. Jadi kalau ahli parlimen daripada pembangkang diberikan jawatan pengurusi PAC, biar mereka siasat kita. Biar mereka semak dan imbang kita. Kita tak takut untuk disiasat kalau kita menjadi kerajaan. Kerana kita mampu sistem demokrasi kita ini menjadi lebih maju. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita nak pastikan ekonomi negara kita dapat diurus dengan lebih baik, dengan lebih berintegriti, pengurusan yang lebih berhemah, kepimpinan yang inklusif, kepimpinan yang berpengalaman. Saya yakin bahawa pada hari ini Pakatan Harapan di bawah kepimpinan Dato' Seri Anwar Ibrahim, kita boleh menawarkan pentadbiran yang lebih baik, yang lebih maju, yang lebih bertenaga untuk rakyat Malaysia. Kalau hari ini Malaysia telah dinampak sebagai lesu, kita tidak dipandang di mata antarabangsa. Sampai Perdana Menteri ucap dekat PBB tak ada orang dengar. Bukan sebab saya kata dia pakai bahasa Melayu. Tak, saya tak mengambil kritikan dia bahawa dia menyampaikan bahasa dalam bahasa Melayu. Tak ada masalah. Tetapi masalahnya ialah seolah-olah suara Malaysia tidak didengar di pesada antarabangsa. Ini menunjukkan bahawa rasa kehormatan negara luar kepada kita sudah kurang. Dan sudah sampai masanya kita mengangkat kepimpinan kita. Dan orang yang dihormati di pesada antarabangsa tidak lain, tidak bukan Dato' Seri Anwar Ibrahim, yang mempunyai imej dan juga pengalaman di pesada pentas antarabangsa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya berharap malam ini memberikan satu semangat baru, satu nafas baru kepada kita. Dan saya mengucapkan selamat berjuang kepada rakan-rakan kita di Melaka, supaya kita sama-sama, tak kira dah sama ada bubar atau tak bubar hari Khamis ini, mulai malam ini, kita mulakan satu kebangkitan baru, mulakan satu semangat baru, supaya kita sekali lagi berjaya dalam PRU yang ke-15 nanti. Selamat berjuang,
selamat maju jaya, selamat mengundi kepada rakyat Melaka. Pastikan Pakatan Harapan menang sekurang-kurangnya 4 kerusi di Melaka. Sekian, terima kasih. Sesi kawai. Nandri Wanaka.